Okey, pesanan seterusnya. Aidul Fitri membawa maksud kembali kepada fitrah. Aid maksudnya adalah kembali. Fitri, fitrah. Ada dua fitrah yang kita akan kembali bila Aidul Fitri. Fitrah yang pertama iaitu apabila kita kembali kepada fitrah kita makan dan minum. Itu fitrah kita yang mana kita boleh makan dan minum pada siang hari. Maka kembali semula fitrah makan dan minum. Fitrah suami isteri melakukan hubungan, maka kembali semula. Yang kedua adalah kembali kepada fitrah iaitu suci dan bersih daripada dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di dalam fitrah, iaitu suci bersih daripada dosa. Setiap bayi lahir dia suci bersih fitrah. Fa abawahu ayyuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Maka ibu bapanya lah yang akan menukarkan anak yang suci bersih fitrah Islam ini menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kalaupun agama tak bertukar, tapi cara berpakaian macam Yahudi contohnya, cara berhibur macam Yahudi, cara cari rezeki bukan macam orang Islam, cara bergaul, cara berhibur dan sebagainya. Jadi subhanallah, bila hari raya datang Aidul Fitri, kita kembali suci bersih tanpa dosa. Fitrah seperti mana bayi baru lahir. Maka janganlah kotorkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan bermula daripada 1 Syawal. Antara dosa yang selalu berlaku pada 1 Syawal adalah pendedahan aurat dan juga pergaulan bebas. Bila berkumpul adik-beradik, keluarga jauh dan dekat, semua salam belaka. Padahal tak boleh salam dengan bapa sepupu walaupun umur dia 50 lebih. Nama pun bapa sepupu, kalau bapa saudara boleh. Jadi cari ilmu siapa yang boleh salam, siapa yang tak boleh salam. Kadang sama-sama ipar sebab dah rapat, salam semua dengan ipar. Jadi kita kena tahu siapa yang boleh, siapa tak boleh. Tapi ustazah dah jadi biasa, nanti kalau tak salam orang kata sombong, nanti kata sekian-sekian, kena pelik. Apa yang kita boleh buat, nanti tim kita pun akan keluarkan dalam waktu yang terdekat. Senarai ahli keluarga boleh salam dan tak boleh salam, tapi tetap keluarga. Tetap silaturahim, dia ada hubungan rahim. Tapi hubungan rahim yang jauh. Dengan moyang ada anak, anak ni ada yang bukan lurus macam ni, betul. Yang lurus daripada moyang sekian-sekian itu sampai cucu cicit, lepas tu saudara-saudara. Nanti kita keluarkan apa yang dicadangkan adalah, nanti kalau dapatlah poster yang lengkap tu, salam tak boleh tu, kita share dalam grup WhatsApp keluarga. Bagi hint-hint dulu. Sebab nanti kalau hari raya baru nak cakap, tak boleh, tak boleh. Itu yang orang boleh kecil hati. Kalau tak boleh elak juga, maka berlampiklah. Kita pakai tudung, lapik dengan tudung tu terus. Tapi kalau tudung pendek, macam mana nak lapik tu? Sebab itu kita pakailah tudung ikut syariat menutup dada, automatik boleh lapik. Kadang-kadang kan ada anak-anak, saya confuse dah balik belum, budak-budak lelaki, mak dia suruh salam, budak tu ulur tangan, saya pun tak tahu umur dia berapa, balik ke tak, saya pun lapik. Tapi nampaklah budak-budak, kalau menengah tu kita boleh nampak sangat. Tapi sekolah rendah kadang kita confuse, takut dia dah balik. Jadi berlampik, tak adalah masalah. Jadi sama ada berlapik, kau nak pakai sarung tangan kan pelik sangat kan. Ingat kita permaisuri ke kan nak pakai sarung tangan. Jadi yang paling mudah macam tu. Dan kalaupun cara yang lain, ni buat tangan macam ni. Gitu kan. Gitu. Saya sebut pasal salam ni sebenarnya, dulu masa saya kerja agensi kerajaan, marah ni orang kerajaan kalau saya cerita ni, tak ada apa-apa, cerita biasa. Bila ada program hari terbuka di peringkat negeri contohnya, yang mana yang turunnya adalah pemimpin-pemimpin lah, dan orang Islam lah ke. Tapi bila kita turun tu, kita sampai tu, bila program peringkat negeri besar, peringkat atas ni, dia akan ada yang beratur menyambut kedatangan. Kedatangan bukan kedatangan kita orang biasa ni tak ada sambut lah. Tapi kedatangan orang-orang yang pemimpin-pemimpin tertinggi lah. Jadi
Apa yang berlaku kita akan nampak memang yang datang tu salam semua. Laki perempuan salam semua. Salam, salam, salam. Semua salam. Saya fikir kalau orang yang tak dikenali, tak ada kaitan keluarga pun boleh salam semua, apatah lagi dengan keluarga. Jadi eloklah diberi peringatan sekarang, jagalah. Sebab dalam sabda Nabi SAW, Nabi beri amaran keras bersentuhan dan bersalaman yang ajnabi ni. Ajnabi ni maksudnya orang asing. Subhanallah. Jadi kita kadang mungkin kita rasa kita dah tua sangat, padahal tak tua benar pun. Kita jagalah batasan tu. Lebih baik tersalah tak salam daripada tersalah salam. Begitulah ibaratnya. Subhanallah. Sama perempuan dengan orang bukan Islam tak ada masalah. Kita nak salam orang Cina, India bukan Islam tak ada masalah. Tak batal wuduk dan tak ada berdosa pun, boleh salam. Tapi bila ajnabi yang melibatkan lelaki perempuan, berhati-hati. Yang kedua, kan beria nak raya, pesanlah pada anak-anak. Kita yang dah tua ni lain cerita, dah tak beria sangat dah raya. Tapi orang muda, pesan awal-awal, tapi anak mungkin dah beli dah baju raya tu kan. Ibu bapa ada peranan besar dalam mengubah dan menentukan bagaimana anak-anak kita berpenampilan bila raya. Pesanlah bagi Hin. Anak-anak, mak nak pesan baju tu nanti longgar, janganlah beli ketat macam kerengga tu. Kerengga pun tak pakai baju. Sebab memang dia macam tu kan. Dia tak perlu pakai baju. Itulah binatang Allah ciptakan. Subhanallah. Okey, jangan pakai ketat, jangan pakai singkat sampai nampak pangkal betis. Peha tu pelik sangat kan. Betis tu kan. Sekarang memang style modennya macam tu lah. Dia pakai kain tu singkat. Kalau dia tak nak pakai stoken, tapi dia pakai apa ni, tak pakai stoken, tapi dia pakai kain labuh, tertutup jugalah kaki tu. Okey, pesan jangan pakai nipis, jangan pakai ketat sendat. Kita dah berpuasa sebulan Ramadan, kumpul pahala, takut gugur pahala itu disebab dosa 1 Syawal. Okey, pesanan terakhir, 5 minit lagi, 11 suku kena habiskan insya-Allah. Iaitu utamakanlah menghubungkan silaturahim bersama dengan keluarga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang orang yang memberi kepada yang jauh, tidak memberi kepada yang dekat. Ini dalam bab sedekah. Dan hadis ini ditulis, dirakam dalam kitab Al-Kabair, bab dosa-dosa besar. Bab dosa-dosa besar. Dan bab yang terawal dosa besar adalah memutuskan hubungan silaturahim. Apa maksud silaturahim? Hubungan kekeluargaan, qarabah. Kalau kita yang berkawan ni namanya ukhuwah. Ukhuwah, hubungan kasih sayang, hubungan kawan. Ini sahabat, kita sahabat. Tapi kalau nak sebut silaturahim pun boleh. Tetapi merujuk kepada syariat, fiqh, silaturahim merujuk kepada hubungan kekeluargaan. Silah, hubungan, rahim, rahim itulah daripada moyang tu berkembang-berkembang. Tok saudara, pak sepupu, apa semua itu silaturahim semua tu. Subhanallah. Satu ketika, ini hadis yang sahih, seorang pemuda, dia menempuh satu perjalanan nak pergi ziarah ahli keluarga dia. Lalu Allah memerintahkan malaikat, seorang malaikat pergi bertanya kepada lelaki tersebut tujuan apa dia nak pergi ziarah. Lalu malaikat ni pun pergi tanya, sedangkan Allah Maha tahu, tapi kenapa Allah suruh juga supaya benda ini sampai kepada kita. Lalu malaikat ni bertanya, ke manakah kamu ingin pergi? Aku ingin pergi ziarah saudaraku. Kenapa kamu ingin pergi ziarah? Aku ingin menziarahinya kerana Allah, kerana mengharapkan redha Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat itu cakap pada dia, sesungguhnya kerana kamu pergi ziarah saudaramu kerana harap redha Allah, maka kamu berhak, kamu dapat redha Allah dan kamu dapat cintanya Allah. Kamu dicintai oleh Allah. Allahu Akbar.